Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurizati Ahmad binti Suhaini, S54896, wakil kepada kumpulan 5, ingin membuat pembentangan mengenai pencemaran air. Air merupakan sumber penting dalam kehidupan kita. Hampir semua aktiviti dan kehidupan memerlukan air untuk terus hidup. Namun, pencemaran air terus berlaku akibat perbuatan manusia. Perkara ini terus berlaku adalah berpunca daripada kelemahan penguatkuasaan undang-undang itu sendiri. Hal ini demikian kerana pihak berkuasa tidak membuat pemantauan yang kerap terhadap kilang-kilang yang beroperasi, terutamanya di kawasan pesisiran sungai. Dalam masa yang sama, pihak berkuasa juga mengambil rengan tentang status sesuatu industri, sama ada jenis industri itu sesuai ataupun tidak untuk dijalankan di kawasan yang berdekatan dengan sumber air. Sikap pengusaha kilang yang tidak bertanggungjawab juga menjadi faktor berlakunya pencemaran air. Pengusaha kilang mengambil jalan mudah dengan membuang sisa toksik dan bahan buangan ke dalam sungai atau laut. Hal ini dikatakan mudah kerana ia dapat menjimatkan kos pelepasan sisa toksik dan bahan buangan tersebut. Seterusnya, pembuangan sampah sarap oleh individu yang tidak bertanggungjawab. Hal ini akan menyebabkan sungai dipenuhi plastik sampah dan bahan buangan yang terapung. Warna air sungai akan bertukar daripada warna jernih kepada warna kehitam-hitaman. Di samping itu, ada sesetengah sungai juga yang menimbulkan bau busuk walaupun airnya kelihatan jernih. Yang akhir sekali, kegiatan pembalakan yang tidak terkawal. Kegiatan ini menyebabkan struktur tanah menjadi longgar kerana akar pokok yang mencengkam tanah telah mati akibat terlalu banyak penebangan pokok berlaku. Hal ini akan menyebabkan berlakunya hakisan tanah yang lalu mencemarkan sungai dan mengancam hidupan akuatik. Seterusnya, apakah bahan kimia penyumbang kepada pencemaran air? Pertama, adalah racun serangga. Namanya racun serangga merupakan bahan kimia yang disembur pada tanaman untuk membunuh serangga yang memakan tanaman. Contohnya di sini adalah DDT. Adalah racun serangga kontroversial yang digunakan untuk mengawal nyamuk malaria pada tanaman yang digunakan di Afrika Selatan. Pada tahap tertentu, DDT ni boleh menyebabkan keracunan kepada manusia dengan simptom keracunan seperti pening, muntah dan kejang. Oleh sebab tu DDT ni telah dilarang di Afrika Selatan, namun terdapat satu jenis racun serangga kontroversial yang lain dinamakan organofosfat untuk menggantikan DDT. Namun pakar mengatakan bahawa organofosfat lebih banyak menyebabkan kerosakan kepada persekitaran dan juga lebih beracun kepada manusia dan mamalia yang lain. Kedua-dua racun ini bersifat larut air. Apabila hujan, ia akan dibawa ke sungai dan seterusnya dibawa ke air bawah tanah dan akan menyebabkan keracunan kepada ikan dan juga haiwan peliharaan. Seterusnya adalah logam berat. Logam berat seperti nikel, molybdenum, zinc, cadmium dan juga platinum diproses oleh industri perlombongan dan peleburan biji. Logam ni mudah dicuci ke dalam sungai dan dibawa ke air bawah tanah. Dan terdapat juga logam yang boleh didapati dari racun kulat seperti tembaga dan merkuri, di mana dia juga bersifat mudah dicuci ke sungai dan akan menyebabkan keracunan kepada kehidupan biologi dan kepada manusia yang minum
air daripada sungai yang tercemar tersebut. Seperti DDT, logam berat juga boleh terkumpul dekat dalam badan dan akan menyebabkan keracunan. Dan seterusnya, klorin dan bahan pencuci. Pencemar air yang paling teruk adalah daripada kilang kertas dan pulpa serta kilang tekstil, di mana kilang kertas dan pulpa dia menggunakan sejumlah air yang banyak dan akan menghasilkan air sisa yang tercemar. Air sisa ni adalah air yang mengandungi bahan kimia yang kuat seperti klorin, di mana klorin digunakan untuk membuat kertas menjadi putih dan juga lembut. Seterusnya, kilang tekstil dia mengeluarkan bahan kimia seperti soda kaustik, asid pewarna dan juga bahan pencuci ke dalam air, yang mana racun ini akan menyebabkan kematian burung dan ikan, dan ia juga meracuni manusia. So, sebenarnya kita kena ingat bahan pencuci kita di rumah juga sama beracun. Jadi, kita perlu lihat produk apa yang kita beli supaya kita beli produk yang mesra alam dan mudah terurai secara biodegradasi. So, sekian. Jika boleh, bagaimana masyarakat boleh berperanan supaya tidak berulangnya lagi pencemaran air? Masyarakat hendaklah memberi perhatian terhadap kebersihan di sungai selepas melakukan aktiviti di sekitar sungai seperti bermandi-mandi dan juga berkempen. Masyarakat hendaklah membersihkan semula kawasan di sekitar sungai tersebut agar tidak berlakunya pencemaran air yang disebabkan oleh sisa makanan dan juga sampah sarap yang mereka lakukan. Selain itu, kita janganlah membuang sampah ke dalam longkang maupun sisa peparitan. Hal ini kerana ia akan menyebabkan saliran air tersumbat dan berlakunya banjir. Tidak lupa juga, penguatkuasaan haruslah diperketatkan terhadap aktiviti pembalakan haram di Malaysia yang memusnahkan alam sekitar dan habitat semula jadi seperti ikan air tawar yang sedia ada. Kerajaan harus mengenakan tindakan ke atas kilang-kilang yang membuang sisa industri ke sungai agar sungai kita lebih terjaga dan bersih. Di samping itu, pelaksanaan kempen cintai alam sekitar ini juga salah satu cara untuk masyarakat memperbaiki pemulihan air di negara kita. Akhir sekali, dunia teknologi ini, media massa juga memainkan peranan dalam membentuk cara pemikiran semua. Dengan menyebarkan isu pencemaran air ini, masyarakat akan lebih peka dan berhati-hati menangani masalah pencemaran air. Sekian, terima kasih. Hai, saya Tivia Sri. So, jom kita bincang kepada punca pencemaran air. Terdapat 5 punca pencemaran air. Yang pertamanya, aktiviti manusia. Aktiviti manusia mesti disebabkan pembuangan sampah sarap dan bahan kumpulan. Sekarang ini manusia tidak bertanggungjawab. Ada je tong sampah yang disediakan, tapi mereka selalu kerap buang dalam sungai kerana yang itu merupakan cara yang cepat untuk mereka buangkan sampah, yang ini tidak dikalahkan amat sekali. Dan kedua pula, penebangan kawasan hutan, yang tu penempatan dan kilang. Kawasan hutan yang selalu ditebang menyebabkan pencemaran air. Dan kita pergi ke tiga pula, pembinaan kilang berhampiran sungai. Pembinaan kilang berhampiran sungai secara tidak langsung menyebabkan pencemaran air kerana first, bahan kembaran kimia ataupun bahan-bahan sampah daripada kilang sering ataupun selalu je buang dalam sungai kerana yang ini merupakan cara yang jimat untuk pihak-pihak kilang. Seterusnya, mereka tidak mempunyai mesin yang tersedia untuk memproses bahan-bahan kimia tersebut. Ia juga boleh digabungkan kepada pembuangan sisa toksik ke dalam sungai. Sepatutnya setiap kilang perlulah menyediakan mesin untuk memproses bahan-bahan kimia dan bahan-bahan yang disebut sebagai sampah, baru kita tidak menjejas pencemaran air. Dan seterusnya, kepada pembuangan perosak kimia kepada pertanian. Pertanian yang ni secara tidak langsung menyebabkan kerosakan pada tumbuhan dan kepada air. Kimia-kimia yang digunakan merupakan bahan yang aktif sangat dan tidak boleh dilute ataupun orang kata dilarut secara senang dalam air. So, ini secara tidak langsung menjejaskan hidupan laut juga. Terima kasih.
Assalamualaikum, nama saya Nur Saleha, nombor matrik S55918. Seterusnya, saya akan membincangkan kesan jangka masa pendek dan juga kesan jangka masa panjang pencemaran air kepada hidupan. Kesan jangka masa pendek yang pertama ialah dapat menjejaskan kesihatan manusia. Seperti yang kita tahu, air merupakan sumber utama kepada manusia untuk melakukan aktiviti seharian mereka. Air yang tercemar ini selalunya mengandungi bahan kimia seperti sodium, nitrat, merkuri dan juga sebagainya. Sebagai contoh, bahan kimia sodium dapat memberi implikasi kepada jantung manusia. Selain itu, kehidupan air juga merupakan salah satu sumber makanan terhadap manusia. Air yang tercemar dapat menjejaskan kesihatan manusia hingga mengakibatkan ceret-beret, muntah-muntah dan sebagainya. Seterusnya, terdapat pelbagai penyakit berjangkit yang didapati melalui air minuman dan mandian seperti salmonella, hepatitis dan juga sebagainya. Kesan jangka masa pendek yang kedua ialah dapat menjejaskan kehidupan air. Hal ini dapat mengganggu kestabilan rangkaian makanan bagi kehidupan akuatik. Hal ini demikian kerana hidupan akuatik akan kehilangan sumber makanan sekaligus membawa kepada kepupusan haiwan akuatik semakin meningkat. Kesan jangka masa panjang yang seterusnya ialah dapat mengurangkan tekanan oksigen di dalam air. Hal ini demikian kerana pertumbuhan mikroorganisma seperti alga yang semakin pesat yang disebabkan oleh pembuangan sisa kumbahan dapat menutupi permukaan air lalu menghalang cahaya matahari masuk ke dalam air, iaitu kemungkinan tumbuhan di dalam air itu memerlukan cahaya matahari. Hal ini dapat mengakibatkan sumber makanan untuk hidupan akuatik itu terjejas. Seterusnya ialah aktiviti pelancongan akan terjejas. Pembuangan sampah sarap ke dalam sungai mengakibatkan pencemaran air. Apabila sampah sarap dibuang di dalam sungai, maka ianya akan mengakibatkan aroma yang tidak diingini. Seterusnya, apabila pelancong datang ke dalam negara kita, maka ianya akan membuatkan perspektif yang buruk terhadap pelancong yang datang ke negara kita. Akibatnya, pelancong yang datang ke negara kita akan semakin berkurangan. Intihannya, perbuatan manusia yang sangat tidak bertanggungjawab sehingga menyebabkan pencemaran air berlaku perlu ditangani dengan segera melalui inisiatif-inisiatif yang efektif. Hal ini kerana air merupakan salah satu sumber yang sangat penting dan menyokong kepada sistem kehidupan global seperti penggunaan dalam pertanian, dalam pengangkutan, perindustrian dan sebagainya. Namun, apa yang terjadi kini, seperti yang kita lihat di dada-dada akhbar, banyak memapakai isu pencemaran air akibat individu yang tidak bertanggungjawab seperti pembuangan sampah sarap, sisa-sisa makanan, bahan kimia yang berbahaya dan bahan kumbahan secara tidak bermoral. Sudah terang lagi bersuluh bahawa perbuatan sedemikian memberi kesan yang sangat negatif kepada kehidupan kita. Oleh itu, semua pihak perlu memainkan peranan yang sangat penting supaya isu pencemaran air dapat dibendung demi kehidupan di alam ini. Sebagai contoh, masyarakat boleh mengelakkan perbuatan membuang sampah sisa makanan ke dalam longkang. Selain itu, kita juga boleh menanam sisa sayur-sayuran ataupun buah-buahan yang telah dikupas ke dalam tapak yang sesuai untuk dijadikan salah satu cara untuk kita mengkompos sisa makanan dan gunakannya untuk menjadikan sebagai salah satu tempat untuk kita menanam dan baja semula jadi.
Konklusinya, usaha untuk memelihara sumber air adalah sangat penting demi kesejahteraan semua pihak dan generasi akan datang, supaya mereka, malah kita juga, masih dapat menikmati sumber air tanpa merisaukan mengenai sebarang pencemaran.